Syaril nak tanya apa? Tanyalah. Oh, saya nak tanya pertama, bila jumpa dengan bekas Perdana Menteri tu dulu, walaupun itu meeting kedua, because that is the Kenapa kita mengapa tak kita buat secara kronologi? kronologi tu. Ya. Okay, kronologi yang kalau tengok gambar tu lah, Ya. ikut gambarnya, KJ jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlebih dahulu dalam satu perjumpaan tentang ekonomi barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Maybe you can say what was discussed there. I don't know how much you can share. Tapi adakah satu perjumpaan yang mengejut? Adakah last minute dijemput? Apa yang boleh KJ kongsi tentang pandangan yang telah diberikan terhadap keadaan ekonomi kepada Yang Amat Perdana Menteri? Pertamanya mungkin saya mula dengan menyatakan bahawa saya sebenarnya kagum dengan kesediaan Perdana Menteri untuk mendengar pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Saya difahamkan bahawa itu bukan perjumpaan pertama ataupun satu-satunya perjumpaan yang diadakan untuk membincangkan tajuk ekonomi negara. Menurut pegawai-pegawai PM telah pun mengadakan siri perbincangan dengan pelbagai pihak, termasuklah pihak industri, pihak peniaga-peniaga dan juga pakar-pakar lain. Cuma perjumpaan yang saya hadir itu yang ada bukti dari sudut gambar. Ya. Yang lain semua tak ada. Tapi itu pun membawa 1000 makna. Itulah. Saya pun tak pasti kenapa perjumpaan dan perbincangan yang saya hadir tu ada gambar, yang lain tak ada. Tapi saya nak bagi konteks apa yang saya tahulah. Ya. Apa yang saya tahu, Perdana Menteri sedang mendapat pandangan dan input kerana beliau juga sedar bahawa sekarang ini naratif ekonomi negara kurang jelas. Tidak ada strategi ekonomi negara yang pelabur dan juga rakyat sendiri memahami bahawa okey, ini adalah ekonomi ataupun naratif ekonomi madani. Jadi sebab itulah seperti mana yang kita sentuh dalam episod yang lepas, pada bulan Ogos akan diumumkan naratif ekonomi madani. Yang akan menjadi naratif overarching untuk hala tuju ekonomi kita. Dalam menyediakan dokumen tersebut, Perdana Menteri sedang bertemu dengan seramai mungkin dan pelbagai kumpulan untuk mendapat input dan idea. Ada yang juga tanya kenapa saya hadir, sebab saya bukan Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi sebelum ini. Tapi ramai juga yang tak tahu latar belakang saya dalam bidang ekonomi. Saya pernah bekerja di dalam institusi kewangan dan memang minat saya dalam ekonomi. Walaupun sebelum ini saya sebagai Menteri Kesihatan, dalam perbincangan Jemaah Menteri sebelum ini pun banyak perbincangan dan kertas kabinet berkenaan dengan ekonomi, saya mesti memberi pandangan saya. Jadi dalam mesyuarat tersebut saya hadir. Datuk Seri Johari Ghani pun hadir sebagai bekas Menteri Kewangan kedua yang ada pengalaman dan juga tokoh korporat, dan beberapa lagi pakar ekonomi juga hadir. Mesyuarat itu berlangsung 1.5 jam kalau tak silap saya, dan sekali lagi saya memberi kredit kepada Perdana Menteri kerana beliau banyak mendengar dan beliau tidak dictate apa yang menjadi pandangan beliau, dan beliau betul-betul menghayati bahawa ini adalah perjumpaan untuk beliau mendengar pandangan daripada pihak ketiga ataupun pihak luar. Dan Datuk Seri Johari dan saya dan beberapa pakar ekonomi telah menyenaraikan banyak isu dan juga cadangan yang boleh dimasukkan ke dalam rancangan naratif ekonomi madani. Nanti masa kita bincang berkenaan dengan kadar faedah dan sebagainya, mungkin ada beberapa perkara yang telah pun saya cadang kepada Perdana Menteri yang saya akan sebut. Tetapi mesyuarat itu tidak ada unsur politik. Tak ada perbincangan politik langsung. Dia cuma tertumpu kepada ekonomi saja dan tertumpu kepada idea-idea dan cadangan-cadangan konkret. Perdana Menteri kata, saya tak nak dengar apa yang menjadi masalah kepada ekonomi kita, sebab kita semua tahu. Dan di peringkat kami yang ada dalam mesyuarat tu, semua pakar-pakar dan juga mereka yang macam saya dah ada dalam kabinet, kita tahu problem yang dihadapi oleh ekonomi Malaysia. Perdana Menteri kata, saya nak dengar solution. Saya nak dengar cadangan.
Jadi saya berpandangan bahawa perbincangan itu walaupun high level tetapi telah menghasilkan beberapa idea-idea konkret yang mungkin akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam naratif ekonomi madani. Tetapi idea ni Syaril, seperti mana yang Syaril pun tahu, uh, banyak idea, ada idea yang menjadi quick fix, yang orang kata low hanging fruit. Tapi banyak juga idea yang memerlukan masa untuk melihat kepada hasil dia. Jadi kita harap bahawa kedua-duanya, strategi jangka masa pendek dan jangka masa sederhana panjang boleh diambil kira. Satu lagi perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan perjumpaan tersebut, Syaril, dan saya nampak ini agak nakal sikit lah daripada pemerhati yang menulis komen-komen dalam media sosial. Mereka kata dan mereka besarkan isu yang Rafizi tidak hadir pada perjumpaan tersebut. Ya, saya nak jelaskan yang pertamanya, KSU Rafizi ada. KSU kepada Menteri Ekonomi hadir. Tapi itu yang di-highlightkan, seolah-olah kenapa KSU dia ada tapi dia tak ada. Ya, tapi bagi saya menteri ada banyak kerja lain. Tak semestinya dia hadir dalam semua perbincangan. Kita kena ingat bahawa Datuk Seri Anwar bukan hanya Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan juga. Dan saya biasa melihat dahulu bila Menteri Kewangan ada diskusi ataupun perbincangan, kalau tak sempat, Menteri Ekonomi ataupun Menteri yang jaga EPU tak hadir pun tak apa. Sebab akhirnya mereka akan bertukar pandangan di peringkat mesyuarat Jemaah Menteri ataupun di Majlis Tindakan Ekonomi. Dan saya melihat komen itu agak nakal. Tidak perlu diperbesarkan lah. Tidak perlu diperbesarkan. Cuba mengadu domba antara PM dan Rafizi. Mengadu domba saya dan Rafizi. Yang mana orang tahu kita kawan dan sahabat. Dan saya tidak melihat bahawa itu adalah komentar yang membina. Sebab sudah pasti Rafizi sebagai Menteri Ekonomi akan ada input juga. Ya, tak semestinya Menteri Kewangan jumpa dengan stakeholder, pemegang taruh, tidak menjemput Menteri Ekonomi bermaksud bahawa mereka ada masalah. Sebab ini sebahagian besar daripada usaha untuk mendampingi pelbagai pihak. You cannot be together all the time. Okay. So to me non-issue lah. Saya nak masuk di sini KJ dan atas semangat untuk tidak mengadu domba. Cuma persoalannya KJ ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilihat dan disebut berjumpa dengan ramai pemegang taruh dan ramai pihak yang mungkin memberi idea, dan kita pun sedia maklum selain daripada perjumpaan-perjumpaan ini sudah ada entiti-entiti sedia ada lah. Contohnya sudah tentu Kementerian Ekonomi, tim PM sendiri dalam Kementerian Kewangan, kita tahu ada penasihat ekonomi Tan Sri Hassan American, barangkali ada advisor lain dan think tank lain lah kan. Kalau seorang Perdana Menteri sentiasa berjumpa dan mendengar pandangan yang pelbagai, akhirnya keputusannya adalah keputusan dia. Ya. Dan saya tak terkejut andai kata dengan nama-nama yang saya sebut ini, termasuk KJ, Johari Gani dan sebagainya, mungkin pandangan itu tidak selari. Mungkin dia akan dengar pandangan daripada kelompok A yang mempunyai ideologi ekonomi yang lebih kiri misalnya. Ya. Katakanlah ekonomis tertentu yang membayangkan bahawa fokusnya sepatutnya adalah ke arah menaikkan gaji ataupun menaikkan pendapatan, mungkin social safety net. Mungkin dia jumpa dengan Datuk Seri Johari Gani, contoh ya, saya bukan kata saya tahu, tapi mungkin dengan latar belakang korporat beliau tidak sangat berkenaan dengan social safety net, maybe, tetapi lebih kepada membesarkan kek ekonomi. Dan dua perkara itu kalau tidak bercanggah pun kadang-kadang keutamaan yang prioritinya berbeza. Sometimes can you, orang putih kata, paralysis by analysis ataupun paralysis by too many different views. In the end, you as the leader, i.e. here PMX, kena buat keputusan yang cepat dan tegas. Dia tak boleh just jumpa dengan semua orang, kemudian kata, oh I jumpa dengan ramai-ramai and then I just hybridize everything. Tak boleh. Dia kena commit kepada satu falsafah. Kalau KJ perjumpaan itu dan kalau KJ boleh kongsi, agak-agak what is the falsafah sebenarnya PMX sendiri, ataupun dia cuma lebih mendengar? Yang pertama, saya melihat PM sangat sedar berkenaan dengan isu-isu structural yang membelenggu ekonomi kita. Dan walaupun dia tidak sebut, saya sebut dalam mesyuarat tersebut bahawa mungkin isu-isu structural ini hanya dapat ditangani selepas pilihan raya negeri. Sebab kita tahu
reality of politics lah. Ya, isu ni memang susah untuk ditangani sebelum pilihan raya negeri. Saya melihat yang amat berhormat Perdana Menteri juga sangat, bukan nak kata obses, tetapi fokus kepada isu tata kelola. Sebab ada pandangan dalam mesyuarat tersebut bahawa terlalu banyak fokus kepada isu tata kelola. Kita dalam Keluar Sekejap pun ada hint Ya. yang kita rasa macam tu sebelum ini. Dan seolah-olah tidak ada isu lain. Walaupun adalah isu lain, tetapi tenggelam disebabkan tumpuan yang diberi oleh Perdana Menteri terhadap isu tata kelola. Dan Perdana Menteri, dia tak defensif. Dia menjelaskan bahawa dia bersikap jujur kepada rakyat. Kalau dia tak sentuh soal tata kelola dan juga kelemahan tata kelola yang berlangsung selama ini, rakyat tidak akan memahami bagaimana kita sekarang ni berada dalam keadaan ekonomi pada hari ini dengan hutang yang besar dan sebagainya. Okey, kita boleh argue lah. Kita boleh agree to disagree. Tetapi nampak bahawa beliau ada pendirian dia. To him, masalah dia adalah kelemahan dari segi tata kelola yang menyebabkan masalah ekonomi yang berlaku pada hari ini yang perlu diatasi melalui usaha untuk meningkatkan tata kelola yang sedia ada. So, Dia masih ke situ lah. Dia masih ke situ, kita boleh disagree, tetapi dia juga setuju bahawa itu jangan menjadi the only thing lah. Okay. Dia setuju bahawa naratif ekonomi madani itu tidak hanya boleh tertumpu kepada isu tata kelola dan ada pelbagai lagi isu yang mesti ditangani untuk kita melihat pelaburan masuk ke dalam negara kita, pelaburan dalam negara kita juga dirangsangkan dan juga nilai ringgit kita dapat diperkukuhkan, pasaran modal kita dapat melihat kepada lonjakan dan sebagainya. Jadi dia faham, walaupun dia tak nak tinggalkan naratif tata kelola itu, tetapi dia memahami bahawa itu bukan segala-galanya. Okay, great. Kita akan kembali pada mungkin pengisian perbincangan ekonomi. So itu perjumpaan saya pada hari Jumaat. Jadi dia nak jawab, tak ada perbincangan politik. Saya telah menerima jemputan daripada pejabat Perdana Menteri awal minggu lepas, jadi beberapa hari sebelum mesyuarat tersebut. Kebetulan ada seorang lagi yang dijemput yang saya kenal, Tan Sri Effendi Nawawi, yang juga menjadi pengerusi kepada Malaysian Institute for Economic Research. Jadi saya telah menghubungi beliau sebelum mesyuarat tersebut dan tanya apakah tujuan mesyuarat itu, dan beliau kata ini just perbincangan sebab Perdana Menteri nak dapat idea. Jadi saya dah tahu dah ini adalah bukan soal politik tetapi lebih kepada idea ekonomi. Dan sebelum tamat mesyuarat, Perdana Menteri kata mungkin dia akan panggil balik dalam sebulan untuk kumpulan yang saya terlibat tu melihat kepada draft naratif ekonomi madani untuk kita terus memberi input. Jadi bagi saya, Syaril, tidak ada masalah. Walaupun saya bukanlah ahli PHBN yang menjadi tunjang kepada kerajaan yang sedia ada, tetapi saya nampak tidak ada masalah sebab bagi saya, kenapa saya pergi, ini saya anggap sebagai national service. PM panggil takkan kita. Perdana Menteri negara panggil, saya tak kisahlah Perdana Menteri mana. Siapa-siapa pun Perdana Menteri panggil kita dalam kapasiti kita sebagai seorang bekas menteri, pemikir ekonomi dan sebagainya, saya pergi. Saya bagi pandangan saya, no strings attached, tidak ada udang di sebalik batu, dan itu that's all. That's all. Okay. Tetapi yang jadi isunya sebab pilihan raya negeri menghampiri, saya pun status saya masih lagi sebagai pemain bebas. Tidak ada mana-mana pasukan. Kita masih lagi dalam tingkap transfer window, dan saya pun tengah cari klub. So inilah yang menjadi spekulasi. Jadi kita bawa kepada hari Isnin pula. Hari Isnin pula perjumpaan kedua. Itu memang itu politik. Sebab saya berhutang dengan Tan Sri Mahyudin, berhutang jawapan. Beliau telah menawarkan keahlian dalam Parti Bersatu dan juga menawarkan kepada saya peluang untuk terlibat dalam pilihan raya negeri. Jadi saya telah jumpa dengan beliau dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau, dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. So kita tahulah apa jawapan tu kalau saya fikir lagi balik. Dan saya pun telah setuju untuk fikir lagi, dan saya pun minta
beliau sedikit masa. So itu jawapan dia lah. So tak ada jawapan muktamad lagi ke je? Bagi saya Ada. adalah, tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri belum lagi bubar. So mungkin ada sedikit masa lah untuk apa-apa berlaku. Okay. Macam tu pula Okay. So tak ada finality lah. Ada tapi tak ada. Bagi saya, Syaril, ada finality. Ya, tetapi bila, yalah, orang suruh fikir tak, kita cakap bila jangan fikir. pemimpin yang saya sanjungi minta supaya kita fikir lagi, kita fikir lagi lah. Sure. Ya. Okay, kita pun tak nak terlalu panjang dalam hal ini, dalam keluar sekejap. Tapi saya nak jawab sikit lah, ya. Sebab contoh, banyak spekulasi dan juga banyak juga yang telah buat pengumuman bagi pihak saya. Termasuk pihak Saitro lah, daripada Pakatan Harapan, menyebarkan berita palsu. Kononnya saya dilantik sebagai timbalan Presiden lantikan Parti Bersatu, diberi kerusi Kota Damansara. Kos ini menimbulkan persepsi lah. Kerja Saitro PH ni asyik menimbulkan persepsi. Dan selepas itu banyak komen lah. Dia punya modus operandi senang aja, Syaril. Dia mencipta berita palsu. Lepas tu berita palsu itu disebar dan berita palsu itu mendapat komentar dan komentar itu akan membentuk persepsi. So saya nak bagi tahu kepada Saitro PH yang terlibat dalam hal ini, janganlah menyebarkan berita palsu, ya. Saya rasa benda ni adalah tidak beretika dalam politik, dan salah satu sebab saya sendiri tidak berapa senang dengan PH pada hari ini, dan saya rasa sebahagian besar daripada rakyat juga tidak senang dengan PH pada hari ini, adalah perangai Saitro PH ni. Kalau mereka kata ni false flag operation, bukan dia yang buat? Oh, come on lah. You're confident as them? Ini ditulis dalam akaun Twitter Saitro PH yang memang daripada dulu lagi dikenali sebagai Saitro PH. Dan juga perjumpaan saya dengan Datuk Seri Anwar, bila diketahui oleh orang ramai, macam-macam lagi spekulasi yang telah pun disebarkan oleh Saitro PH ni. Jadi pandangan saya, as much as Saitro PH ni fikir bahawa mereka cuba bantu kerajaan yang sedia ada, sebenarnya mereka menjadi liability kepada PMX kan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.